Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan disebut oleh pengerusi tadi, puasa difardukan oleh Allah juga pada tahun yang kedua Hijriah. Ya, tahun 2 Hijrah turun perintah kutiba alaikumus siyam, kamu difardukan puasa. Nabi terus puasa. Tahun kedua Hijrah juga turunnya ayat perang, sehingga berlakunya peperangan pertama dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai Badrul Kubra. Peperangan yang menentukan mati dan hidupnya Islam, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dan berdoa pada Allah, wahai Allah, sekiranya engkau tewaskan mereka yang berjuang pada hari ini, nescaya kamu takkan dapati akan ada lagi orang yang akan menyembahmu di atas muka bumi ini. Nabi doa minta perang bukan kerana dia nak jadi ketua dah. Nabi doa supaya Allah menangkan tentera Badar, bukan kerana dia tamak dengan kuasa dah. Tetapi Nabi minta orang Islam menang dalam peperangan Badar demi untuk memastikan Allah terus disembah oleh manusia di atas muka bumi ini. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kenapa kita masuk pilihan raya. Kita bukan nak sangat kuasa. Sebab itu Presiden PAS menyebut dia tidak termimpi dan tidak berhajat pun untuk nak jadi Perdana Menteri. Tok Guni Aziz pun sebut, kalau sekiranya UMNO menukar dasar perjuangan dia, hari ini dia tukar, besok dia akan bubarkan PAS dan masuk dalam UMNO, dengan syarat UMNO menukar dasar daripada dasar sekular kepada dasar Islam. Bukan kerana tamak kuasa. Kalau Tok Guru Nek Aziz tamak kuasa, dia tak cakap macam tu. Tetapi kenapa kita berjuang hari ini? Kita nak pastikan bahawa tuan-tuan sekalian, Islam tetap menjadi panduan dan pelaksanaan dalam negara kita. Ini sebab kita mencari kuasa. Sebab untuk nak laksanakan Islam, kita perlu kuasa. Nak dapat kuasa, kena mesti menang pilihan raya. Nak masuk pilihan raya, kena ada parti politik. Maka sebab itulah kita menubuhkan parti politik dan masuk pilihan raya. Kerana inilah sahaja jalan untuk kita mendapat kuasa dan menukar sistem yang ada, yang sedang diamalkan sekarang ini. Ini tujuan kita masuk politik. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, apabila baru ini PAS cuba dikaitkan dengan komunis, kenyataan yang dibuat oleh SB di apa tu, Polis Diraja Malaysia, yang cuba nak kaitkan PAS dengan komunis, adalah suatu tindakan yang amat jahat, tuan-tuan sekalian. Sebab itu dari dulu lagi kita dah sebut, PAS pernah dituduh sebagai parti ajaran sesat. Kita kata kalau betul PAS sesat, sila Majlis Fatwa isytiharkan PAS adalah ajaran sesat, sebagaimana dia isytiharkan Ayah Pin sebagai ajaran sesat. Dia isytiharkan Qadiani sebagai ajaran sesat. Tolong isytiharkan PAS buat keluar TV adalah ajaran sesat. Fatwakan kalau benar apa yang kita bawa adalah ajaran yang tidak kena dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita cabar. Dan hari ini bila dia tuduh kita parti ada kaitan dengan komunis, sekali lagi kita minta, kalau betul PAS diresapi komunis, maka tuan-tuan kita ada akta yang menyekat sebarang bentuk fahaman komunisme. Maka sampai hari ini tidak ada sebarang kenyataan. Inilah kenyataan jahat Polis Diraja Malaysia yang kita bayar gaji mereka hanya untuk nak jaga keamanan. Rupanya mereka ini kita bayar gaji untuk nak mempertahankan UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka sebab itu bila Al-Quran ini, bila kefarduan perang ini turun, maka umat Islam berperang. Tak ramai, Islam 313 pada pendapat yang paling kuat, menentang 1000 bala tentera Quraisy yang lengkap dengan senjata.
Inilah tuan-tuan sekalian dalam sejarah peperangan Islam dari dulu sampai kelak, melainkan peperangan Siffin dan peperangan Hunain, semuanya umat Islam adalah bilangannya kecil. Kerana itulah kenapa Allah jadikan tentera Islam bilangannya kecil, supaya kita tak bergantung dengan manusia. Tengok sejarah peperangan Hunain, bila orang tentera Islam lebih ramai daripada tentera musuh, apa kata tentera Islam? Dia kata kita mesti menang punya, sebab bilangan kita ramai. Akhirnya Allah kalahkan tentera Islam dalam peperangan tersebut. Inilah hikmah kenapa Allah jadikan tentera Islam dari dulu sampai sekarang bilangannya jauh lebih sedikit berbanding dengan tentera musuh. Untuk apa? Supaya kita ni bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita perjuangkan pas hidup setelah mula 1951. Daripada tuan-tuan sekalian hanya dianggotai oleh tok-tok guru pondok, orang-orang yang dilihat kampungan, sehinggalah kepada hari ini kita telah melalui berbagai-bagai proses. Dan Alhamdulillah hari ini PAS telah masuk dalam arus perdana politik tanah air dan menjadi kebimbangan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dulu dia tak peduli. Hari ini bila dia tengok PAS telah masuk dalam masyarakat, kita boleh mendekati golongan artis. Kita cakap pada artis, kalau kita merentah, artis tidak dilarang untuk berkarya. Sebab dimomokkan kalau PAS merentah, artis tak boleh menyanyi. Kata nak beritahu, kalau hampa nak menyanyi, hampa menyanyi sampai pagi pun boleh, dengan syarat masuk waktu solat, hampa semayang. Masa puasa, semayang. Dadah, jangan duk main. Ni kita cakap pada artis, han nak menyanyi apa, han nak makan mic pun boleh, kalau berasa boleh nak hidup. Bukan takkan menyanyi, kekah mic ni tak apa. Kita masuk kepada pelakon, sehingga hari ini kita tubuhkan satu unit usrah artis, tuan-tuan sekalian. Dan Alhamdulillah, kehadiran artis dalam usrah kita semakin, setiap kali kita buat semakin bertambah. Alhamdulillah. Selama hari ini mereka fikir kalau PAS merentah tak boleh nak berlakon. Hampa nak berlakon cerita apa? Tolong cerita sebut. Kita tak mau berlakon cerita mengarut-mengarut, batu belah, batu tangkuk, batu makan orang. Kita tak nak cerita macam ni mengarut. Tuan-tuan sekalian, mak tanggang marah ke anak, sumpah jadi batu. Kita tak nak. Tuan-tuan sekalian, buat menyusahkan orang, cuba sumpah jadi kereta ke, peti air ke, baru ada manfaat. Ni sumpah jadi batu, kapal nak lalu pun susah, anak-anak nak mandi pun susah, belagak kepala. Cuba dia sumpah jadi batu, jadi peti air, kereta sorong, senang nak tolak buah, ada manfaat juga. Jadi semua ini tuan-tuan sekalian kita terangkan. Sebab hari ini berbondong-bondong artis, sama ada yang mengisytiharkan ataupun tidak. Tetapi saya nak maklumkan bahawa hari ini artis semakin ramai menyertai PAS dan juga Pakatan Rakyat. Sebab itu hari ini nak tak nak mereka cari artis, buat suruh mengaku jadi ahli UMNO. Cari juga anak lawan PAS ni, hari-hari masuk PAS, hari-hari masuk keadilan. Mereka kata tak boleh, kita kena cari mana artis, suruh isytihar juga masuk UMNO. Cuma kita bezanya tuan-tuan, artis kita berjalan seluruh negara menerangkan kenapa kami berubah. Artis yang masuk UMNO ada ceramah, kenapa kami berubah. Berubah apa? Tak berubah. Ini beza. Orang kata kat kita, alah artis pun masuk UMNO pun ramai. Baik, kenapa mereka tak duduk dalam pentas-pentas ceramah UMNO? Apa mereka nak cerita? Kita tengok artis kita, mereka bercakap, mereka nak berubah dalam ceramah dia. Kenapa kami menyertai PAS? Kenapa kami nak berubah? Mereka bercakap tu kerana berubah. Kalau artis-artis yang menyertai UMNO, dia nak cakap apa? Dia nak ceramah, nak cakap apa? Nak cakap apa? Kami telah berubah. Berubah apa? Tapi artis kita yang dulunya tidak tutup aurat, tapi datang ke ceramah kita menutup aurat. Ini perubahan.
Dulu tak erti sepatah dua ayat Quran. Sekarang ni Masya Allah tuan-tuan sekalian. Jadi inilah yang memperlihatkan bahawa kita berjaya mengubah minda, bahawa artis ataupun hiburan tidak ditolak dalam Islam. Begitu juga dengan ahli sukan. Tuan-tuan sekalian, kita juga memanggil ahli sukan, beritahu kalau kita merintah besok, kamu terus boleh bersukan. Sebab cuma kita nak bagi tahu bahawa apa sebenarnya konsep sukan ini. Apa itu sukan, tuan-tuan sekalian? Sukan adalah satu jenis riadah yang dipertandingkan berdasarkan pada kekuatan. Ni sukan. Tapi kita tengok orientalis Yahudi, dia jadikan sukan ialah sesuatu yang merosakkan masyarakat. Tengok pakaian ahli sukan macam mana. Sedangkan dalam sukan yang dipertandingkan ialah kekuatan, bukan pakaian. Kalau kita memang kuat berlari, pakai jubah pun kita boleh menang. Kalau memang kita tak kuat berlari, hampa telanjang pun tak menang. Ini konsep sukan yang kita nak bagi tahu. Baru-baru ni kita tengok, bukan sebab negeri tu Pakatan Rakyat merintah dah. Baru ni Sukma, Pahang jadi tuan rumah, Kuantan, Temerloh dan juga apa tu, Pekan menjadi venue untuk acara sukan Sukma. Yang saya tertarik ialah sepak takraw wanita. Saya tak rajin tengok sepak takraw perempuan ni sebab saya takut. Pertandingan akhir pingat emas dan perak antara Pulau Pinang lawan Sarawak. Ni saya tengok ni, yang tersentuh hati saya ialah semua pemain takraw negeri Pulau Pinang pakai tracksuit besar, pakai baju besar, pakai tudung. Pakai tudung semuanya. Dan mereka telah berjaya meraih pingat emas dalam acara takraw wanita mengalahkan Sarawak. Tuan-tuan Ketua Menteri di Pulau Pinang tu bukan Tun Gani Aziz. Yang kalau kita kata mungkin Tun Gani Aziz suruh macam tu, tapi tak, dia nama dia Lim Guan Eng. Jadi nak tunjukkan nama takraw tadi ni ialah kekuatan. Puak-puak Pulau Pinang ni pakai tracksuit besar, baju besar, pakai tudung, boleh menang. Hak Sarawak pakai seluar pendek kalah. Jadi maknanya sukan ni yang dipertandingkan ialah kemahiran, bukan pakaian. Kalaulah syarat nak menang berlari tu telanjang, semua boleh menang hak telanjang tu. Tapi tak, ada juga hak telanjang kalah. Menunjukkan sukan adalah suatu yang Nabi tuntut. Nabi suruh ajak anak kita naik kuda. Nabi suruh ajak anak kita berenang. Nabi suruh anak kita memanah. Dan riadah-riadah yang lain. Bahkan Nabi dengan Aisyah juga kadang-kadang berlari mereka. Berlari Aisyah dengan Nabi ni, gigit-gigit lari. Nabi kata kadang-kadang aku menang, kadang-kadang Aisyah menang. Bergilir-gilir. Sebenarnya kalau Nabi nak menang straight pun boleh, tapi dia nak raih bini dia biar rasa seronok sikit. Kalau asyik Nabi je menang kan bengkak lah Aisyah. Ini teknik lah, teknik. Kita dengan bini kita pun kena macam tu juga. Jangan asal bergaduh, asyik kita saja nak menang. Bagi mereka sama, barulah dia sayang kat kita. Asyik-asyik kita menang, asyik-asyik kita menang. Tak jadi, ni nak balik raya ni kan, 10 kali balik kampung kita, bagilah sekali mereka pula. Ni 11 kali balik kampung kita. Marahlah bini kita, dia pun ada mau anak, marah. Jadi itu kaedahnya. Jadi artis mula faham bahawa dia kata, oh dia kata baru ni kami jumpa artis. Dia kata kami ingat kalau lepas merintah tak boleh sukan dah, kami semua pakat kena ceramah kat khutbah. Masya Allah. Hang sukan-sukan lah tuan-tuan sekalian. Islam tak larang. Ini yang kita mula masuk dalam masyarakat. Dan inilah yang menimbulkan kebimbangan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, seorang tokoh veteran UMNO meninggal dah, saya tak nak sebutlah nama dia. Dia tulis apa? UMNO tidak pernah takut kalau PAS hanya bergempak gempita di markasnya. Tapi UMNO cukup takut kalau PAS telah boleh masuk ke dalam masyarakat. Ini yang dia takut. Dulu dia tak takut pecah takbir ni, pecah tercabut bumbung takbir, dia tak takut. Sebab kita cuma bergempak gempita dalam markas kita.
Tetapi bila PAS dah masuk dalam artis, masuk dalam ahli sukan, masuk dalam sektor-sektor macam-macam, inilah yang menimbulkan ketakutan. Yang